Sejahtera saya ucapkan kepada Sir Aikal dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami ingin membentangkan tentang isu berkaitan dengan rasisme di perkauman. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Saya Tegila Penabalan 14 DPM 20F 2040. Rakan saya Ravanya anak perempuan Madrimanan 14 DPR 20F 2014. Dan seterusnya, Kawishni anak perempuan Casey 14 DPR 20F 2019. Akhir, Angela Raj anak perempuan Anthony Nathan 14 DPM 20F 2090. Pengenalan. Isu-isu rasisme bermaksud isu-isu yang melibatkan hubungan antara kaum dalam aspek penggunaan bahasa, dimensi agama, tingkah laku sosial, perlakuan fizikal, sektor pekerjaan, perbuatan buli, penulisan dan rasisme. Isu-isu ini tidak boleh dibahaskan, didebatkan atau dibincangkan secara terbuka, ia kerana akan membawa kepada api permusuhan hasil daripada perasaan kurang senang dan berpuas hati. Isu-isu sentiasa ibarat api dalam sekam yang menyala dalam diam-diam hingga boleh membawa kepada kebakaran. Isu-isu perkauman dan isu-isu sentiasa boleh mengugat perpaduan dan kesekepatan antara kaum, mewujudkan huru-hara dan ancaman ketenteraman awam, mencetuskan konflik dan perselisihan kaum dan konflik antara agama. Rasisme wujud pada dua tahap, iaitu tahap individu, kepercayaan dan sikap individu. Yang kedua, tahap institusi, iaitu melibatkan dasar dan pelaksanaan yang bersifat diskriminasi. Isu pertama adalah isu perkauman di media sosial. Puncanya, kadang-kadang video yang menular di media sosial ada unsur-unsur perkauman yang mencetuskan perbalahan dalam kalangan masyarakat. Sesetengah ahli politik juga bermain dengan sentimen perkauman dan keagamaan. Jadi, ini adalah punca yang mampu mengugat keharmonian dan kaum di negara ini. Seterusnya adalah ada sesetengah pihak suka membuat kenyataan proaktif di media sosial seperti Twitter, Facebook yang menyebabkan berlakunya perpecahan dalam kalangan masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini. Carangan penyelesaian untuk masalah isu perkauman ini adalah media massa perlu lebih peka terhadap sesuatu perkara dalam menyampaikan sesuatu dasar. Lebih-lebih lagi apabila melibatkan perkara dan isu yang sensitif di mana media massa juga merupakan satu bentuk medium bagi semua masyarakat, termasuk yang kecil ke yang lebih tua. Seterusnya adalah isu perkauman dalam politik. Punca yang menyebabkan berlakunya isu perkauman dalam politik antara sebab utama adalah ketidakseimbangan pembangunan ekonomi dan penghargaan kuasa. Jika kita lihat keadaan di Malaysia, ekonomi kebanyakan dipegang oleh orang Cina, manakala politik banyak didominasikan oleh orang Melayu. Hal ini disebabkan pada zaman penjajahan British di tanah Melayu, masyarakat dipisahkan dari sudut ekonomi dan penempatan mengikut kaum-kaum masing. Sebagai contoh, orang Cina bekerja sebagai peniaga dan tinggal di bandar, manakala orang Melayu tinggal di kawasan perkampungan dan melakukan aktiviti pertanian. Dan orang India pula ditempatkan di kawasan ladang bagi menguruskan kelapa sawit dan getah. Selepas kemerdekaan, disebabkan orang Cina mempunyai modal yang banyak serta berpengalaman dalam perniagaan, mereka terus memonopolikan ekonomi di Malaysia sehingga sekarang. Pengasingan ini wujud di antara etnik disebabkan kesan negatif dasar-dasar yang berbentuk semenjak zaman penjajahan. Cadangannya adalah kerajaan perlu membahagikan kuasa secara saksama dan adil supaya dapat mengelakkan pencetusan dalam kalangan ahli politik. Seterusnya, kerajaan perlu bersikap realistik ketika penganggian kuasa kepada mereka yang betul-betul layak tanpa berat sebelah. Isu yang seterusnya adalah perkauman dalam kalangan pelajar. Antara punca berlaku perkauman dalam kalangan pelajar adalah kurangnya penekanan perpaduan kaum dalam sistem pendidikan pelajar. Terdapat beberapa
beberapa cadangan penyelesaian dalam isu ini. Antaranya, sistem pendidikan juga dapat memainkan peranan yang penting. Ia berkesan untuk menjamin keamanan sesebuah negara yang mempunyai pelbagai golongan iaitu etnik, kaum dan budaya. Isu 4. Perkauman dalam masyarakat. Puncanya kurangnya interaksi antara kaum. Secara umumnya, sesuatu kaum lebih cenderung untuk berkaum dan bergaul dengan orang daripada kaum sendiri. Ini boleh memudahkan pergaulan mereka kerana menggunakan bahasa yang dapat difahami oleh kedua-dua pihak. Ini demikian, setengah masyarakat tidak tahu bercakap dalam bahasa Melayu dan mereka akan mengalami kesukaran untuk berinteraksi. Keadaan ini akan menimbulkan pergaulan seperti titi dengan ayah yang tidak dapat difahami oleh kedua-dua pihak. Sesuatu kaum juga sukar untuk menerima perbuatan kaum lain berdasarkan kepercayaan. Mereka yang tidak bersikap toleransi akan menentang perbuatan mereka dan menimbulkan perselisihan. Cara penyelesaian bagi kurangnya interaksi antara kaum lain. Perpaduan kaum juga dapat dipupuk melalui aktiviti kemasyarakatan yang memerlukan sikap kaum mengambil kebahagiaan dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Cara ini dapat memupuk semangat kerjasama dan saling membantu antara satu sama lain dengan menghapuskan sikap mementingkan diri yang tertanam di dalam jiwa masyarakat ini. Melalui aktiviti ini dapat menjadi wadah yang terbaik bagi memupuk semangat perpaduan yang perlu ada dalam diri setiap rakyat seiring dengan hasrat negara untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu walaupun berlainan bangsa maupun agama untuk mengelakkan berlakunya rasisme. Hai, nama saya Elaine Jarash, anak perempuan yang ternama. Nombor matrik saya ialah 14 TPM 20F 2090. Sekarang saya akan membentangkan tentang isu 5. Isu 5 ialah berkaum dalam sukan. Punca dalam berkaum dalam sukan ialah menghadapi enaan perkauman ketika beraksi dalam sukan. Carangan penyelesaian dalam punca ini ialah isu berkauman yang terjadi dalam sukan permainan perlu segera dihentikan enaan berkaum kerana perkara ini mampu merancangkan suasana permainan dalam sukan. Air sekali ialah penting. Kita dapat lihat di mana banyak masalah akan ditemui ekoran tidak wujudkan persepakatan padu di antara kaum. Semua masyarakat haruslah berkanding bahu dalam membantu mewujudkan negara yang harmoni. Malaysia truly Asia. Perpaduan dan integrasi penting supaya tenaga negara dapat disalurkan kepada memajukan negara daripada digunakan untuk menyelesaikan masalah yang wujud daripada keberbahagiaan etnik dan menggalakkan masalah rasisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih.